Kita harus faham juga bagi siapa ejen-ejen di sebalik perencanaan wacana pembangunan yang timpang ini, contohnya IMF, World Bank dan WTO. Dan WTO dia ada satu fenomena dipanggil Green Room, di mana bila dia negotiate tentang trade deal, perdagangan, tentang perdagangan, negara-negara kecil yang lemah ni dia akan ditarik masuk dalam Green Room lepas mesyuarat besar tu lah, dan dia akan dipaksa oleh negara dunia pertama untuk menerima agenda perdagangan yang diketengahkan. Sebab dalam WTO dia tak macam UN lah, tak macam dalam Security Council, dia ada konsensus yang menyeluruh. Maknanya semua orang kena kata yes baru boleh buat WTO. Sebab tu WTO tak pernah lagi berjaya untuk rectify dia punya perjanjian sampai sekarang, sebab tak ada orang lagi nak setuju secara menyeluruh. Of course, negara dunia pertama akan faham teknik, dunia ketiga faham teknik dunia pertama nak bagi dumping ground tentang dia punya ayam yang kena sesama burung, toxic waste dan sebagainya. So adalah satu international politik yang menarik lah kita fahami tentang isu pembangunan ni. Ini biasalah pandangan yang biasa di Barat. Di Malaysia tak biasa lagi, semua orang tak faham. Dan juga kita harus fikirlah secara kehadapan untuk menangani kefahaman yang salah tentang pembangunan yang sangat merebak dalam pendidikan tinggi kita. Dan saya rasa cara kehadapan ialah melalui Islam. Bukan slogan, tapi ada penjelasan yang diminta, insyaAllah. Pertamanya kita harus membina balik pandangan Islam. Seperti saya katakan tadi, untuk kita break the vicious cycle, putuskan lingkaran ganas itu, kita perlu wujudkan, membina kembali pandangan Islam kita berdasarkan korpus ilmu Islam tradisional yang menjadi sandaran kepada tamadun Islam zaman bersamaan. Ahad Al-Safi contohnya yang dikaji semula oleh Profesor Al-Atas telah menjelaskan bagaimana orang Islam, umat Melayu pada waktu tersebut sangat rasional secara berfikir, sangat saintifik. Kita mampu membahaskan karya-karya yang bersifat falsafah, bukan dengan mudah, tapi dengan betul-betul kompleks. Maknanya kita bukan bangsa yang cikai, bukan tak ada tradisi, bukan tak ada minda saintifik, tidak ada. Kita dah ada lama dah. Sebelum Barat datang lagi, sebelum Portugis datang lagi, dah ada dah. Tapi kita lupa, bila kita lupa, kita akan hanya ikut apa yang Barat kata, yes, ini untuk kita, kita ikut. So kita perlu ada balik pendefinisian semula tentang pandangan alam kita, mengikut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Salafi Wahabi yang menolak tradisi. Kerana Salafism dan Wahabi ini menolak tradisi. Dia kembali berbuat dengan sunnah straight away. Dia tidak melalui rantai-rantai yang dibina oleh ulama kita, Al-Ghazali, Asy'ari, Maturidi, tidak diikut. Ini masalah yang berlaku. Itu juga modernis yang bergerak politik yang reactionary ni, dia tak akan peduli tradisi keilmuan ini kerana melambatkan, melecehkan, tak bawa kemenangan pilihan raya. Dia nak cepat. Itu bukan kita lambat sebenarnya. Lagi lambat kita perangkat dalam lingkaran ganas tu lagi. Tak betulkan konsep pembangunan dan sebagainya. Seperti yang kata Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Sina, Al-Ghazali terutamanya yang ada sistem tersendiri, sistem pemikiran Islamik yang tersendiri. Walaupun ada kesilapan beberapa perkara, tapi ada benda yang kita boleh ambil. Ibn Sina contohnya dari segi logik, Islamic logik, Ibn Sina yang nombor satu lah. Okey, dan kita juga harus faham, kita kaji balik, deconstruct balik ilmu ekonomi kita pada hari ini. Contohnya, kita harus faham apa assumption yang dikemukakan oleh Adam Smith sebagai bapa kepada teori ekonomi klasik. Kalau kita kaji buku dia, Theory of Moral Sentiment, bukan cakap pasal ekonomi. He's talking about moral, morality. Buku dia pun tentang moral philosophy, falsafah moral. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, orang berniaga, macam mana nak buat keadilan dan sebagainya. Dan Adam Smith ni dia famous dengan invisible hand ni lah, kan, teori tangan tersembunyi. So, bila kita faham ini akar dia, kita kena cuba korek balik apa assumption yang dia bagi, apa pandangan alam dia ni. Dia ni seorang Katolik atau Protestan, tak ingat. Tapi dia hidup zaman Newton. So, dia terpengaruh dengan fizik Newton. Cuba mematematikkan ekonomi, mereka bentuk satu model yang ideal, yang secara teorinya memang cantik, tapi bila kita cuba implement dalam dunia yang sebenar, a very closed system. Dunia kita ni open system, ada interaksi keluar masuk, tapi dalam ekonomi yang kita gunakan di universiti kita, ekonomi yang cukup ideal, yang cukup abstrak, yang tak mampu menterjemahkan dengan baik dalam kehidupan realiti yang biasa-biasa. Itu juga dengan contohnya
yang buku Imam Al-Ghazali tentang Mishkatul Anwar, kita harus memahami bagaimana, contoh katakan in contrast kepada Adam Smith tadi, Imam Al-Ghazali juga faham tentang cahaya itu, yang ni cahaya, tapi yang dalam Mishkatul Anwar ni cahaya yang metafizik. Tak pernah ada berlaku konflik antara teori optik Ibn Al-Haytham dengan teori cahaya Ali Sufi. Ini yang kita kena cuba fahami dan cuba balance kan, tentang makna pembangunan yang mungkin mentalistik pun ada, how to balance dengan pembangunan spiritual yang kita nak bawa. Oleh itu kita harus faham lah, peluang di mana bila krisis ekonomi berlaku, kita harus jadi ejen berubah kepada masalah dunia ini dengan menengahkan gagasan yang baru yang dah biasa dengar, iaitu pengislahan. Islah yang dikatakan oleh bukan Profesor Makno, tapi satu konsep yang mungkin dah dilupakan, yang kita harus pakai secara konsisten dalam pelbagai wacana kita, baik di media, dalam akademik, itu cuba meletakkan satu pertempatan yang betul. Ini ada koherensi dengan makna adil itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Ibn Manzur dalam kitab Lisanul Arab. So, dan semua ini kalau kita cuba simpulkan dari segi solution dia, kita sebenarnya cuba lakukan satu Islamisasi ilmu kontemporari. Saya menolak paradigm ataupun metodologi Al-Faruqi kerana ia bersifat mekanikal, tidak cukup, tidak ada sistem yang jelas. Dan saya menerima pakai idea Syed Majid Alatas yang lebih menyeluruh, lebih mendalam. Dan dia bukanlah satu makna yang tempelan lah, tempekan dan sebagainya, tapi ia bersifat philosophical framework, mengambil kira aspek kosmologi, epistemologi, ontologi satu perkara, ekonomi, ontologi pembangunan, ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, dan juga menekankan penggunaan bahasa yang betul. Itu antara ciri-ciri penting Islamisasi ilmu kontemporari yang digagas oleh Alatas berbanding dengan besi-besi yang pernah kita dengar lah. UIA gagal hingga hari ini kerana mereka tak faham how to do Islamization, because they follow Al-Faruqi model. Sebab Anwar dulu dia suka Tashengo, kejap Al-Faruqi, kejap Alatas, kejap orang ni, kejap kan, sebab ialah politician ni. So akhirnya dia lupa lah model yang paling kuat, yang paling sempurna ni. Sempurna ni kita boleh debate lah, tapi the best yang dipersetujui oleh scholar-scholar di barat dan di timur ialah Alatas punya kerangka. So ya, bila kita dapat mampu membina pandangan alam, mari kita cuba membentuk perubahan daripada akar umbi dengan melahirkan manusia-manusia yang lebih Islamik dari segi pemikirannya, jurutera kita, ahli ekonomi kita dapat merangka satu korpus ilmu yang lebih tersusun lah, yang dapat menyelamatkan kita daripada pembangunan yang rakus, yang merosakkan. Maka itu saja saya dapat terangkan. Untuk rujukan lanjut bolehlah layari laman sesawang saya, roshanfikir.com. Mungkin tak ramai nak tahu pun kan. Terima kasih. Cepat. I'm waiting for the question. Jadi saudara, rasa kita ni dalam war of civilization ke? Ataupun tukar istilah lain, war of worldviews ke? Saya setuju war of worldviews. Masalah DAP dengan PAS ke, dengan PKR ke,